Oke, selamat pagi semua. Saya Cikgu Tan bersama Cikgu Masnia dengan Cikgu Fatimah. Hari ini kita mau berkongsi sedikit lah dapatan kami dalam usaha untuk menjadikan algebra ini lebih, kita cakap, bermakna lah kepada pelajar. Oke, sebelum itu kita buat satu aktiviti. Nah, sekarang kita banyak password kan, kita operasi lah, ini itu. So, coba kita hafal password ini dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Apa boleh ingat? Nah, mungkin ada boleh ingat, mungkin ada yang tidak kan. Oke, tapi katakan kamu boleh ingat sekarang, tapi lepas 10 minit kita bincang benda lain, masihkah boleh kita ingat? 1 hari? 1 minggu? Nah, susah sikit kan? Oke, bandingkan pula dengan password yang kedua ini. Oke, bolehkah kita ingat? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, boleh ingat kan? Hari besok boleh ingat? Lepas 1 minggu? Ataupun selama-lamanya perlu ingatkan, mesti ingat untuk saya isteri kan. Oke, jadi kita bandingkan kenapa yang ini, bandingkan yang password pertama dengan yang kedua, yang mana lebih panjang? Yang kedua kan. Lagipun password pertama hanya semua huruf besar, yang ini pula ada besar kecil. Oke, tapi kenapa kita boleh ingat ini? Sebab benda ini ada makna, kita fahamkah apa maksud ini kan. Oke, so itulah kenapa kita cubalah untuk membuat pembelajaran lebih bermakna kepada pelajar. Kalau tidak, selalu kita cakap, kita ajar berulang kali, tanya pelajar, faham tak faham cikgu, ingat tak ingat, tapi lepas setengah jam benda lain pula mereka buat kan. Okey, hanya, nah sekarang password kan mereka bukan saja mau huruf, mesti mau angka kan. Semua kalau mau angka bolehlah. Saya sayang 4 anak aku lah, contohlah anak 4 isteri pun bolehlah, terpulang masing-masing. Okey, so kenapa kita pula mau fokus algebra? Okay, sebab bila pelajar nampak algebra sebagai bahasa alien kan, kena buat ini, kena buat itu, tapi mereka tidak faham, memanglah akan susah untuk ingat dan aplikasikannya. Okey, dan kita dapati juga ramai pelajar, terutama dari SK, dia suka mengira, tapi bila sampai menengah ada yang hilang minat dengan matematik lah bila melibatkan algebra lah, sebab dia nampak dia sebagai bahasa alien lah kan, banyak hukum yang dia perlu ingat. Sama juga dengan pelajar di sekolah rendah, dia mengira tambah tolak darah bahagi dia okey, tapi sampai satu topik dia akan hilang minat. Sesetengah pelajar lah, iaitu pecahan. Sama juga itu, dia butuh banyak hukumnya. Nah, kalau dia tidak faham, dia tidak akan ingat lah. Okey, dan juga sudah tentu algebra penting untuk matematik tambahan. Bukan saja matematik tambahan, kita lihat SPM KSSM mulai tahun depan tiada sudah soalan yang senang yang kita boleh latih pelajar kan, lukis graf bar, statistik, pelan pun tiada sudah. So, sangat sikit sudah soalan kita boleh train pelajar kalau asasnya tidak bagus lah. So, terpaksalah kita suka tak suka, kenalah pastikan semua pelajar ada asas algebra yang bagus. Dan juga kita tengok tingkatan 1 tahun ini, sedangkan algebra kebanyakan topiknya diajar di tingkatan 1. So, tahun ini kita tahulah tergendala. So, takut bila mereka nak tahun depan, algebra mereka kurang kuatlah asasnya. Okey, so hari itu kita mulakan dengan penyiasatan beberapa pelajar tingkatan 2. Maksudnya mereka sudah belajar algebra tingkatan 1. Okey, matematik mereka agak lemah lah, tetapi kita pastikan pelajar yang masih boleh mengira lah, tambah tolak darah bahagi, nombor kecil dia boleh. So kita bagi 2 soalan ini. Dan kalau sepintas selalu kita mungkin akan rasa pelajar kita sudah tentu boleh jawab A, tak boleh jawab B kan. Pelajar kami tak kebat lah, tak suka baca soalan dan sebagainya. Tetapi yang didapati hari itu agak mengejutkan, bila soalan A dia langsung tak tahu buat apa-apa, dan soalan B semua budak yang kita uji dia dapat jawab. Okey, mungkin ada yang lambat sikit lah, tapi dia dapat jawab. Okey, dia faham soalan. Kalau dia tak dapat, kita guide sikit lah, lukis ke apa, dia dapat jawab. Okey, so di sini bolehkah kita cakap budak ini tak pandai algebra, sedangkan dia boleh selesaikan bahasa Arabi? Okey, dan kalau begitu kita nampak kalau dia boleh selesaikan soalan B, dia sebenarnya pandai algebra, dia faham konsep algebra, hanya mungkin dia tidak tahu notasi algebra, sebenarnya itu saja. Okey, so kita tengok di sini macam salah algebra lah kan. Algebra sepatutnya membantu kita menyelesaikan soalan yang begini. Okey, so apa yang kita perlukan di sini ialah kita cuba bukan cipta lah kan, kita cuba cari notasi yang lebih difahami oleh pelajar, lebih dekat dengan pelajar, supaya dia boleh translate apa yang dibuat di B ini kepada notasi algebra lah. Okay, so sebelum itu kita tengok contoh ini, nombornya terlalu kecil, dia akan terus jawab 3 cikgu. Kita tanya dia macam mana kamu dapat 3, dia kata tidak tahu. So kita tukar kepada nombor lebih besar dan lebih jelas. So 2 kotak pensel, serta kotak tak tahu berapa, 3 lagi peta berasingan, so jumlahnya 13. So yang ini dia akan fikir, lepas tu dia jawab 5. So lepas tu kita tanyalah macam mana kau dapat. Kalau dia tak dapat jawab, kita guide lah, adakah kamu nampak 10 dulu? Dan kebanyakan belajar akan jawab ya. Dari 13
dia nampak 10 baru dia nampak 5 lah. So kita guide dia mungkin lah lukis ke, tulis ke. So akhirnya kita guna cara begini, di mana mula dengan satu nombor kita ketahui, tapi selepas dia darab 2 dan tambah 3 ialah 13, dan kita nampak dulu 10 sebelum kita nampak 5 lah. So di sini sudah dia boleh nampak konsep penyelesaian secara operasi terbalik, susunan terbalik ataupun apa. Okey, so seterusnya kita akan bagi nombor yang lebih besar 34473 supaya bila dia buat begini dia tidak boleh teka apakah angka yang di sini. Dia terpaksa fikir dari 2071 macam mana dapat balik inilah. So suruh dia tengok balik contoh-contoh tadi dari 6, apa tambah 1 sama 7 senanglah 6 lah kan, tapi fikir balik 7 macam mana dapat balik kepada 6. So negeri tolak 1, sini tolak 3 lah. So dia nampak loh, oh tambah 3 tolak 3. So akhirnya dia pun boleh selesaikan masalah ini. Tambah jadi tolak, darab jadi bahagi 97 lah. Okey. Mungkin di sini bila kita nampak sini mungkin ada yang cakap ini bukan algebra. Okey, tapi kita fikir sebenarnya di sini walaupun kita tidak guna notasi algebra, semua konsep algebra bukan algebra lah, penyelesaian persamaan linear sudah di sini. Iaitu okey, suatu nombor tidak perlu diketahui ini lah. Kemudian bila dia selesaikan secara urutannya kan terbalik dan juga operasi songsang, dan juga jangan lupa suruh pelajar semak ada bagaimana pasti jawapan ini betul. 47 darab balik ini tambah balik ini dapat inilah. Okey, so semua konsep algebra sebenarnya dia sudah boleh buat. Nah, itu kita testing kalau ini katakan ini tolak ini bahagi pun ada pelajar boleh buat. Ada pelajar yang agak lemah operasinya tidak dapatlah. Okey. So selepas ini okey, tapi kita kena berhati-hati ya, walaupun nampak cara ini okeylah pelajar boleh faham. Kita kena berhati-hati, kita jangan terlalu juga ikut macam ini, macam pilihan kan, kadang-kadang kita mau ajar prosedur ke ataupun kita ada konsep. Okey, kalau ajar prosedur mungkinlah latih to be saja, konsep pula bercakap-cakap faham tetapi akhirnya tidak buat latihan lah. Okey, sebenarnya dia bukan prosedur sahaja ataupun konseptual lah. Okey, sama juga kita tengok boleh lah, mungkin kita tengok yang dulu lah kan kita cakap antara timur dengan barat kan, orang timur buat math semua latih to be, semua prosedur saja. Orang barat tak buat banyak latih to be, dia banyak bercakap saja, berbincang-bincang kan. Okey, so di sini kita tak mau salah satu lah, tapi kita bawa serentak dan bersepadu. So contohnya kita buat begini, inilah soalannya yang senang. So dia buat balik yang tanda tadi. So satu nombor tidak tahu apa tambah 4 dia jadi 13. So satu nombor ditambah 4 sama dengan 13. Suruh dia tulis dalam persamaan. Itu saja, satu nombor tidak diketahui tambah 4 sama dengan 13. Bagaimana kita selesaikan yang ini tadi? Dengan tambah 4 operasi songsangnya tolak 4. Maksud kotak ini sama dengan 13 tolak 4. So tulislah persamaan kotak ini sama dengan 13 tolak 4. Okey, dan jawapannya adalah 3. So bila pelajar boleh tulis begini sudah, dan dia faham benda ini bukannya bahasa alien ke apa, tapi bergantung kepada apa yang sebenarnya berlaku. So tinggal satu sajalah, iaitu kotak ini kita cakap takkanlah selalu kita mau lukis kotak, so ganti saja itu dengan X. Okey, dan selesailah. Pelajar boleh menyelesaikan persamaan linear dengan notasi yang betul. Okey, so itu bahagian pertama. Okey, seterusnya kita juga cuba selain persamaan linear, kita cuba hukum-hukum algebra. So di sini kita nampak dulu bila X tambah X diajar di tingkatan 1, pelajar boleh jawab 2X. Di tingkatan 2 baru kita ajar X darab X kuasa 2. Boleh, tapi kita tanya balik apa X tambah X, sudah tentu dia akan jawab 2X kuasa 2 cikgu. Okay, sebab dia lupa sudahlah apa yang di tingkatan 1 dia belajar. Sekarang okey sikit, KSSM sudah gabungkan dua ini dalam tingkatan 1. Tapi untuk X tolak X dan terutama X bagi X, biasanya pelajar akan silap. Terutama X bagi X, mereka akan cakap X. Okey, so kita cuba sekali lagi, bukan nak beritahu pelajar ini begini, ini begitu, tapi cuba mereka explore sendiri. So kita buat satu aktiviti. Okey, siapa cepat dia dapatlah. Kalau satu kelas kita bagilah gula-gula kan. So kita bagi arahannya, kira hasil tambah suatu nombor dengan diri sendiri. Kalau cikgu bagi 3, kamu kiralah 3 tambah 3. Siapa jawab 6 dengan paling cepat dia dapat gula-gula. So kita bagi 7, 14, 19, 38.
56.434. Nah, keadaan cepat ada lambatkan, nah, juga sejuta, dan sudah tentu perlahan-lahan akan ada pelajar yang lebih cepat daripada yang lain. Kemudian kita tanya, kenapa kamu boleh begitu cepat? Sebab dia bukan tekan ini 2 kali kan, tetapi dia tekan ini kemudian dia darab 2. Okey, kemudian kita guide lah pelajar untuk buat kesimpulan dengan ayat mereka sendiri. Okey, ayat budak-budak pun tidak apa. Okey, so bila suatu nombor, apa saja nombor ditambah dengan diri sendiri, apa cara yang lebih cepat untuk kita kira lah. Okey, kita ambil saja nombor tersebut darab dengan 2. Okey, dan dari situ kalau pelajar boleh faham ini, dan sebenarnya mereka tahu ini, hanya bila kita tulis dalam perkataan dan kita terjemahkan dalam satu persamaan, itulah persamaan hukum algebra yang pertama, itu A tambah A sama dengan A darab 2 lah. Hanya kenapa A darab 2 ditulis sebagai 2 itu nantilah. Okey, dan kita hari itu kita uji pelajar dengan ini. Okey, dia faham. Lepas tu kita balik kepada soalan tadi yang awalnya dia jawab X di sini. Kita beritahu saja pelajar, dua pelajar itu bincang, kamu rasakan jawapan X bagi X sama dengan X itu betul? Mereka pun bincang lah, mereka guna kalkulator, mereka cuba letak nombor, dan akhirnya tanpa kita cakap apa-apa, mereka tahu, oh, X bagi X ialah 1. Kita tanya dia kenapa, dia boleh jawab lagi, oh, sebab apa-apa nombor bagi sendirinya sentiasa akan jadi 1. Okey, so di sini nampak pemahaman lah. Okey, ini part kedua. So untuk part ketiga, nah ini soalan yang jadi viral hari itu kan, ada yang jawab 1, ada yang jawab 9. Okey, so kita mula dengan satu situasi. Ali ada 10 apple, bagi apple 3 apple, 4 apple kepada Ahmad. So berapakah jumlah apple yang diberikan dahulu, barulah kira baki. Okey, bukan terus baki. So dia akan jawab 3 tambah 4 sudah dibagi. So berapa baki? Tinggal 10 tolak 7 sama dengan 3 lah. Ini kan cara SK mereka menulis atas bawah kan. Okey, so itu bukan masalah. So kita mau dia tulis dalam kira satu ayat lah kan, matematik, satu persamaan. So pertama sekali dia akan tulislah 3 tambah 4 tolak 10, sebab dikira dulu, dia tambah dulu baru dia tolak lah. Tapi kita beritahu dia ini akan jadi masalah sebab 7 tolak 10, sepatutnya 10 tolak 7 kan. So akhirnya dia tulislah 10 tolak 3 tambah 4. Okey, so dia tahulah jawapan ini dia mau ialah 3. Okey, kita tak mau cakap dia salah, sebaliknya kita suruh dia, okey, ambil persamaan ini bagi satu kawan yang tak nampak soalan asal, suruh dia kira. Okey, sudah tentu kawan itu akan dapat jawapannya 11. Okey, sebab dia 10 tolak 3 tambah 4, 11. Okay, kita tak mau beritahu dia apa masalah, kita suruh mereka berbincang. Apakah masalah di sini? Kenapa jawapan kamu sebenarnya 3, tapi bila kamu bagi ini kepada kawan, dia dapat 11 lah. So apa masalah di sini? Mungkin ada ini tidak jelas lah kan. Tapi tak boleh juga kita tulis 3 tambah 4 dulu. So kita perlu beritahu orang yang mengira ini bahawa 3 tambah 4 ini perlu dibuat dulu lah. So perlu apa? Perlu satu tanda lah untuk pass the message kepada orang itu bahawa ini perlu dibuat dulu lah, supaya tidak berlaku miskomunikasi kan. Okay. So ini yang dia buat hari itulah. Dia pertama dia bulatkan lah, dia kata bulatkan. Okey, bolehlah letak bracket ke. Ini bulatkan, lepas tu letak 1, maksudnya ini buat ini dulu, atau buatlah kurungan, buat tambah ini dulu. Okey, so jelas lah. Okey, sudah tentu tanda ini tak cukup ringkas lah. So akhirnya dia pun ingat, oh ya, kita letak kurungan lah. Okey, so kita bukan beritahu dia kalau kurungan buat dulu, sebaliknya supaya dia faham kenapa kita mau letak kurungan, tanda yang sesuai untuk menunjukkan suatu operasi perlu dibuat dahulu dalam situasi tersebut lah. Okey, so ini akan menunjukkan kenapalah, apa sebabnya lah kita buat kurungan. Okey, so seterusnya kita ada cuba juga buat yang begini, di mana satu pack pen ada 7 pen biru, 3 pen merah, dia beli 6 pack. So kita mau kira jumlah, tapi dalam 2 cara, iaitu satu cara jumlah pen setiap pack barulah cari jumlah, ataupun kita kira dulu semua pen biru, semua pen merah, dan juga jumlah pen kesemuanya lah. So akhirnya dia kira yang A dia tambah dulu baru dia darab, yang kedua dia darab asing-asing kan, barulah dia tambah lah. So seterusnya kita suruh dia tengoklah, ini sini 60, sini pun 60 lah. So apa yang kamu boleh kesimpulkan lah. Dan kalau tak silap saya, inilah yang ditulis pelajar hari itu. Selepas dia belajar kurungan itu, dia tulis begini lah, 6 darab 7 tambah 3, kita darab dulu, tambah dulu, sudah letak kurungan, sama dengan 6 darab 7 tambah 6 darab 3. Hanya di sini memanglah dia letak kurungan dulu. Okey, sebenarnya betul lah, tidak masalah dia letak kurungan dulu lah. So di sini pula inilah yang hukum apa itu kan, agihan ke, saya pun lupa sebenarnya namanya. Okey, tapi
sekali lagi lah, kita mau dari dia tengok daripada situasi sebenar, faham, baru dia tulis lah. Okey, kesimpulan bagilah dia guna perkataan sendiri lah. Satu nombor darab dengan hasil tambah 2 nombor, kita juga boleh darab dulu setiap satu, barulah kita tambah balik lah. Okey, itu yang hukumnya lah. Okey, so saya rasa sampai situ saja untuk hari ini. Tapi saya ingin share bahawa kita nampak benda ini bukannya terus kita dapat lah, tapi banyak kita mau testing dengan mudah, kita cuba cara begini tak dapat, cuba cara yang kedua, baru mungkin tak dapat lagi, barulah ketiga. Okay, jadi semua usaha ini kita ada dokumenkan di openlessons.my, so sesiapa bolehlah masuk ke sini tengok perkembangannya. Yang ini adalah satu platform terbuka, semua bahan terbuka, dia adalah percuma untuk digunakan, dan dia yang penting dibangunkan, ditambah baik secara berterusan lah. So apa-apa komen penambahbaikan, okay, sila masuk sini, bolehlah komen di sini. Okay, saya rasa itu saja. Kalau ada masa untuk soal jawab.